Perpaduan apa jika rakan sendiri ditinggalkan? Nampaknya keretakan dalam bahtera UMNO semakin melebar. Ketua Bahagian UMNO Ketireh Tan Sri Anwar Musa tanpa berselindung lagi mahu merampas gagasan Muafakat Nasional dan menggantikannya dengan Muafakat Nasional 2.0. Pada pagi 1 April, beliau menciap di Twitter, "Saya akan mencadangkan agar kata mulakan Muafakat Nasional 2.0. Dalam ciapan itu, beliau mengundang sekali Perikatan Nasional, Barisan Nasional yang dianggotai oleh UMNO, MCA dan MIC, Gabungan Parti-Parti Sarawak, GPS dan Gabungan Rakyat Sabah, GRS dan PAS. PN, BN, GPS, GRS boleh menyertai gerakan ini. PAS boleh mengurus seliakan MN 2.0, ciapnya. Dalam cadangan Muafakat Nasional jenama Anwar ini, ia masih terkepung dengan pemikiran bigot iaitu asobiah. Jadikan ia wadah terbuka untuk semua menyertainya berpaksikan penyatuan pemikiran pemimpin Melayu yang sealiran. Kami bersedia mendukungnya." Demikian bunyi ciapannya susulan keputusan bersama bersatu dan PAS untuk mempertahankan Perikatan Nasional. Mereka juga berhasrat untuk bekerjasama semasa pilihan raya umum ke-15 akan datang. Apa yang jelas, Anwar mencabar kedudukan Muafakat Nasional yang sebelum ini dianggotai oleh UMNO dan PAS. Beliau dilihat mengenepikan keputusan Perhimpunan UMNO yang baru berlalu yang menegaskan bahawa selain Pakatan Harapan, UMNO tidak akan bekerjasama dengan Bersatu dan Perikatan Nasional. Tetapi pada masa yang sama, UMNO masih mahu memperkasakan Muafakat Nasional. Lalu menggumam Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi dengan kenyataan yang kabur. Memandangkan Muafakat Nasional melibatkan rakan politik lain, maka tidak wajar saya menulis lebih daripada apa yang saya nyatakan di PWTC tempoh hari, ujarnya. Zahid berkata pemeteraian Piagam Muafakat Nasional yang tulen berlangsung di Dewan Merdeka, Dewan Utama Pusat Dagangan Dunia Putera PWTC pada 14 September 2019. Menurut ahli Parlimen Bagan Datuk itu, bukan mudah menyatukan ummah di bawah gagasan Muafakat Nasional ketika itu. Beliau mengingatkan kepada kisah Angkatan Perpaduan Ummah dan Semangat 46 yang gagal kerana gabungan politik dibentuk tidak jujur dan asli. Momentum keyakinan rakyat pelbagai bangsa dan agama sangat positif terhadap apa yang boleh ditawarkan oleh Muafakat Nasional yang sebenar. Mereka percaya kepada Muafakat Nasional yang itu, bukan yang ini, kerana sinergi yang terbentuk antara UMNO dan rakan partinya dalam sebuah gabungan penuh tulus ikhlas, tegasnya. Beliau juga berharap rakan politik UMNO dalam Muafakat Nasional berfikir sejelas-jelasnya mengenai kepentingan untuk mempertahankan gagasan Muafakat Nasional yang asli. Bukan rahsia, Anwar mempelopori politik benci, no Anwar, no DAP yang dilihat amat bercanggah dengan apa yang disebut mereka sebagai penyatuan ummah dan perpaduan seluruh masyarakat majmuk. Ini kerana sosok yang amat dikenali dalam dunia intelektual Islam termasuk pengasas Persatuan Ulama Sedunia, Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kini bekerjasama dengan DAP dan Amanah. Justru penyatuan ummah tanpa Anwar Ibrahim dan beberapa tokoh Islam yang kini bersama Amanah seperti Datuk Seri Ustaz Ahmad Awang dan Datuk Ustaz Abdul Ghani Samsudin boleh dianggap sebagai menghina intelektual kaum Muslim di negara ini. Tetapi apa nak dihairankan apabila Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang sudah mengeluarkan fatwa dalam tulisannya bertarikh 2 Julai 2017 bahawa mereka yang meninggalkan PAS buta Al-Quran. Hanya mereka yang terus buta Al-Quran meninggalkan PAS kerana terpengaruh dengan politik yang melayar bahtera mengikut angin dan gelombang isu semasa dan wawasan yang tidak akan sampai ke hari akhirat. Hanya berlakon politik seperti lakonan filem yang tamat ceritanya apabila hero sudah mati atau tidak berfungsi lagi. Nah, itulah politik benci dan politik perpecahan amalan PAS. Justru Zahid dan UMNO tak perlu menangisi kehilangan rakan ta'awun yang hanyalah membawa kehancuran.